Zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam Hari Jumaat, anda bersama kami di WHI dan kami berharap anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Semalam telah berlangsungnya sambutan Hari Kebangsaan yang ke-66 Syirah dengan cukup meriah. Jadi kami berharap anda pun telah turut sama menyambutnya dengan kesemua rakyat Malaysia. Betul tu Sugi, dah bercakap tentang Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan semalam yang mana semalam 100,000 orang telah pun membanjiri di sekitar dataran Putrajaya untuk menyaksikan sendiri dengan lebih dekat sambutan Hari Kebangsaan. Dan Sugi, menariknya juga ada yang bermalam di sana untuk melihat dengan lebih dekat di sana. Dan apa yang mendapat perhatian juga Syirah adalah lompatan hari jadi rentasi 66 Royal Enfield yang diberjayakan oleh seorang penunggang wanita iaitu Sarjan Saidatul Husna Kamarudin 35 tahun. Wow, cukup orang kata luar biasa ya. Betul tak, kalau kita boleh tak sempat lagi tak kalau kita nak cakap selamat hari jadi Sarjan Husna dan juga bukan sahaja di Putrajaya tetapi juga sambutan di seluruh negara sangat memberangsangkan dan juga sangat-sangat mendapat perhatian. Dan tak ketinggalan juga turut mendapat perhatian adalah acara layangan merdeka dengan 200 wow puyuh dan juga wow bulan membanjiri ruang udara di Pantai Genting Tumpat. Wow paling besar berukuran 5.5 meter. Wow, itu dia wow yang cukup besar itu 5.5 meter. Jadi ini antara yang menjadi tarikan sepanjang sambutan Hari Kebangsaan 2023. Dan Syirah, saya nak tanya Syirah pernah main wow tak? Saya tak pernah. Tak berkesempatan lagi untuk main wow. Okey, jadi kita lihat sahaja wow dalam kaca televisyen. Tapi bercakap mengenai Pantai Timur ni Syirah, tak lama lagi akan berlangsung Karnival Jom Heboh di Kelantan. Dan rakan-rakan kita juga akan memeriahkan lagi majlis di Kelantan sana. Syirah nak ada dan untuk itu saya ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Set kita bereh dak. Bersempena Beg Wah Babas, mari set kita pakat ramai-ramai ke Karnival Jom Heboh Babas dan berpeluang dapatkan pelbagai hadiah dan pack-pack produk Babas secara percuma bermula 7 hingga 9 September ini di RTC Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Dan jangan lupa juga dapatkan pack nasi gulai kawah Babas percuma di Karnival Jom Heboh Babas. Jumpa sana deh. Betul jumpa sana deh. Betul orang Kelantan seperti kami. Okey, saya cubalah kecek Kelantan. Okey, apa pun jangan lupa ke Karnival Jom Heboh yang akan berlangsung di Kota Baru, Kelantan. Baik, itu perkongsian di awal siaran ini. Tapi pastinya anda pun tahu hari Jumaat WHI akan membawakan satu lagi topik berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Betul, dan topik yang kita nak bawakan pada hari ini adalah tentang berkongsi kasih. Bila kita bercakap mengenai kongsi kasih ini, mungkin dalam pemikiran penonton adalah poligami semata-mata. Tapi tidak, Sugi. Dalam perkahwinan ini, kata orang kita bukan saja berkahwin dengan pasangan, tetapi kita turut berkahwin dengan keluarga mereka. Kita kahwin dengan pasangan, kita kena terima juga ibu bapa mereka, kita kena terima adik-beradik mereka dan kita kena terima juga keberadaan individu-individu yang memang dah ada sebelum kita. Betul, setuju sangat dengan apa yang Syirah katakan. Jadi kami nak mengajak anda juga untuk berkongsi mungkin pengalaman anda, pandangan anda. Saya tahu ini adalah satu topik yang tengah hangat diperkatakan sekarang. Jadi ayo anda bersama kami sepanjang 1 jam ini dan kongsikan pandangan anda di ruangan komen WHI. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Kami harap anda duduk di hadapan kaca televisyen ataupun di mana juga anda berada dengan cukup selesa kerana saya sekarang ni duduk dengan sangat-sangat selesa bersebelahan dengan Aida Jebat, Duta Skechers. Aida sihat, Aida? Alhamdulillah sihat, makin sihat. Okey, itu yang kita nakkan, makin sihat ya Aida. Okey, Aida, saya nak tanya Aida lah. Aida dah kata sangat selesa duduk bersebelahan dengan Aida. Aida pun nampak sangat selesa. Jadi nak tahu, Aida seorang penyanyi, Aida juga seorang pelakon. Jadi rutin harian Aida mungkin sangat-sangat sibuk dan Aida mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan pemilihan kasut Aida. Bagaimanakah Skechers hands free sleep ini
slip-ins membantu Aida? Okey, dia macam inilah. Kalau dulu-dulu sebelum kita kahwin, sebelum dah ada anak kan, selalunya kita akan pilih, atau mungkin penonton dekat luar sana kan, dia ada pemikiran yang macam saya nak pilih yang harga mahal. Saya nak pilih yang trending. Tapi sebenarnya apa yang penting bila saya dah belajar daripada pengalaman, keselesaan. Ya, lagi-lagi bila sekarang tengah pregnant ni kan, sambil-sambil tu tengah syuting, saya memang rasa kasut ni memainkan satu peranan yang penting selepas pakaian. Kasut ni orang cakap bila kita pakai yang selesa, kita boleh bekerja dengan lebih tenang, dengan lebih aktif, tanpa rasa sakit belakang. Walaupun saya tengah pregnant sekarang ni memang jarang sakit belakang. Oh ya? Okey. Dan namanya pun rasa macam sangat selesa. Hands-free macam handphone, hands-free. Slip-ins memudahkan kerja kita. Kita slip-in saja. Dan bukan sahaja untuk wanita tapi untuk lelaki dan juga kanak-kanak juga. Kan? Itu yang baru sebenarnya. Betul. Tapi kan Aida, penonton yang menonton sekarang ini mungkin tertanya-tanya, Aida, tapi kat luar sana banyak je jenama yang meniru kasut sarung ni. Jadi apa yang membuatkan kasut Skechers hands-free slip-ins ini berbeza? Okey, dia berbeza sebabnya kasut Skechers slip-ins ni macam kita ada tengok kat depan ni kan. Dia dah pattern kan untuk brand inilah kan. Lebih-lebih lagi yang this part, dia dipanggil shoe horns. Maknanya bila kita masukkan kaki kita, dia takkan termasuk. Selalunya kan biasa bila kita pakai dia macam termasuk kan. Bila pegang kan dia macam ada keras sikit kan, tapi dekat dalam ni dia ada pillow actually. So you takkan rasa keras. At the same time dia takkan termasuk ke dalam. Saya faham situasi itu sebab kadang-kadang berdiri nak pasang tu kena tarik-tarik kat belakang tu kan. Kalau kita beli kasut ni atau kita gunakan kasut ni, kita tidak perlu membongkokkan badan, masukkan jari ataupun selalu kan dia orang beli macam untuk tolak benda tu kan, tak perlu. You just stand and pakai sahaja. Baik. Dan Aida mungkin dalam bila bekerja di set penggambaran, berdiri lama, jalan pun lama, kaki mesti lenguh kan. Tapi dah bila guna kasut hands-free slip-ins ni, bagaimana Aida pengalaman menggunanya? Dia macam ni, mula-mula bila diangkat sebagai duta Skechers kan, adalah beberapa produk yang dikeluarkan. Tapi bilanya ada slip ini, apa pula hands-free slip-ins ni kan? Bila pergi sana cuba, rasa macam semua kasut saya nak ambil. Tapi yang sekarang ni kita nak orang cakap ketengahkan ialah max cushioning, di mana di dalam kasut ini memang sangat selesa, max cushioning, dan especially di part lah, maksudnya tengok dia macam ada, orang cakap ada heel sikit kan. Betul. Memang macam cushion lah. Ya, memang macam cushion dan at the same time nampak cantik. Okey, baik. Tapi Aida, satu lagi soalan ni, wanita-wanita di luar sana yang tengah menonton, mungkin para suami biasa senang je lelaki nak pilih kasut, tapi perempuan selalu cerewet sangat. Jadi mereka nak tahu, Aida bila pilih kasut, Aida pilih apa yang diutamakan, rekaan yang Aida rasa paling sesuai dengan Aida, dan bagaimana Aida memilih kasut? Okey, sebenarnya saya tak pastilah saya nak setuju ke tak dengan statement tadi tu kan. Saya rasa lelaki lagi cerewet. Lelaki lagi cerewet. Saya tak tahulah kan, tapi yang saya kenal semuanya cerewet. Tapi bagi saya, macam saya cakap tadi, keselesaan is number one. Nombor satu is keselesaan kan, dari segi dia punya cushion, dari segi pillow dia, dari segi dia punya material yang digunakan. Jadi dia tidak, kadang-kadang bila kita pakai kasut kan ada yang berpeluh. Walaupun ada kasut yang contohnya macam sneakers yang kita pakai, tapi masih lenguh rasanya. Yang ini memang tidak sama sekali. Baik. Dan Aida, yang Aida tengah pakai sekarang ni, adakah ia Skechers slip-ins max cushioning? Yes. Okey, nampak sangat style Aida. Betul. Sebenarnya ada banyak lagi design yang dikeluarkan, tapi yang ni yang paling baru. Saya tak pasti ada kat pasaran lagi ke tak. Dia special kan? Selalu dapat awal lah. Okey, dah kita cakap dia selesa, senang nak pakai, tak payah bongkok. Aida mungkin Aida boleh tunjukkanlah cara-cara nak pakainya. Sebab saya sebenarnya dah pakai dah pun kasut hands-free slip-in saya, tapi berbezalah dengan yang Aida punya. Okey, mungkin kita tunjukkan. Macam ni Buka pun senang. Kalau buka macam ni je. Saya buka sekarang Alright. Okey, tangan poket tapi saya tak ada poket. Okey, macam ni. Contohlah kita student kan. Student kononnya macam ni pegang buku. Masuk kelas cepat. Pakai saja.
Okey, saya cubalah. Saya juga pakai baju kurung awak kan. student lah. Okey, saya student. Okey. Terus sarung. Laju ni. Dengan mak-mak kalau ada anak-anak dengan beg-beg sekali boleh sarung. Betul. Sesuai sangat Tentu. untuk mereka yang sibuk kan, tak kisahlah mak ke ayah dan sebagainya. Baik, Aida nak duduk semula ke Aida? Boleh. Okey, baik. Dan Aida mungkin di sini juga Aida boleh berkongsi dengan penonton lah sebagai seorang yang berpengaruh, duta Skechers juga, bagaimana Skechers Slip-ins boleh memberikan impak yang positif pada kehidupan seharian sekarang. Okey, bagi saya kehidupan kita sekarang ni memang sangat sibuklah. Ya, betul. Kan nak ke sana nak ke sini. Kadang-kadang ada juga pengguna dekat luar sana tu yang bukan saja bekerja satu pekerjaan saja kan, especially yang buat e-hailing dan sebagainya. So nak kena bergerak ke sana ke sini. Gunalah kasut yang selesa supaya dia sebenarnya membantu juga dari segi kesihatan kita. Okey, baik. Ya, bila body kita selesa, kita punya orang cakap circulation pun memang boleh jadi baguslah. Baik, faham. Baik, itu dia perkongsian daripada Aida Jebat berkaitan dengan kasut hands-free slip-ins ni. Saya dah pilih Wajib kasut ada. warna putih. Mungkin anda bolehlah pergi dan memilih hitam ataupun putih. Ya. Kalau nak kongsi kasut tak boleh sebab saiz tak sama. Tak sama. Besar sangat kaki saya. Apapun, terima kasih Aida Jebat, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan siaran hari ini dengan perbincangan topik kita kongsi kasih. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan sedutan drama ini. Aku terima nikahnya Nursairah binti Adlin dengan mas kawinnya RM300 per semua episod cinta semalam. Oh, haruskah ku mahu dia jika pernah. Bukan semua perempuan boleh terima keadaan ini. Ya, Mak. Khalis dia memang baik. Maka hargailah dia. Sira, kamu pun beruntung sebab dapat seorang madu yang baik macam tu. Jaga hubungannya dengan baik. Mama cuma minta kamu hormati dia dan jaga hati dia. Ya, Mama. Kamu kena sedar diri kamu. Kamu adalah isteri kedua. Kamu ambil hak orang. Mengalah bukan menuntut hak yang bukan hak kamu. Baik, itu dia tadi sedutan drama yang membuka tirai perbincangan kita untuk hari ini. Dan saya tak nak komen lebih tentang drama berkenaan sebab kita nak bagi tetamu-tetamu kita untuk berbicara mengenai hal ini. Dan kami bawakan kepada anda 3 orang tetamu di studio. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah saya, Kak Lisdawati. Assalamualaikum Kak, sihat? Waalaikumsalam. Kita tiga-tiga pastel hari ini. Pastel. Baik, di tengahnya pula. Ya, kita bersama dengan Datuk Nazir Hussein Akhtar Hussein. Sihat, Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Nampak ceria sangat, Datuk, hari ini. Impak topik ke? Tengok selingan tadi tu. Okey, baik. Dan di sebelah Datuk kita bersama dengan Encik Fauzul Naim Ishak selaku perunding pembangunan potensi diri kita pada hari ini. Baik. Berkongsi kasih. Saya tarik nafas dulu. Topik panas hari ini. Seperti yang saya kongsikan tadi, satu topik yang hangat diperkatakan, tetapi konteks kita hari ini adalah amat luas. Jadi saya nak mulakan dengan Encik Fauzul dahulu. Apa yang harus kita fahamkan Encik Fauzul dengan berkongsi kasih? Okey. Bila menyebut tentang kongsi kasih, pertama sekali kita faham, betulkah kasih itu dikongsi? Ini persoalan yang sebenarnya perlu dijadikan orang kata premis utama kita sekarang. Sebab apa? Dalam persoalan, sebagai contohlah kita katalah kan, kita ni mungkin sebelum ni tak berkahwin, tiba-tiba berkahwin. Betul. Dan bila kita berkahwin saja, akan berlakulah yang mana kita akan ada isteri, akan ada mak. Yang mana tak ada mak mertua pula. Adakah kita ni berkongsi kasih dengan tiga-tiga orang ni? Ini perkara yang kita kena faham. Bila sebut tentang kasih ni, apa kita menampaklah, kasih ini tak perlu dikongsi. Sebab apa? Sebab kasih ini sebenarnya disesuaikan ikut orangnya. Kenapa? Bila saja sebagai contoh, kita ada anak, ada anak ramai kan. Anak sulung, anak nombor 2, nombor 3. Adakah kita berkongsi kasih dengan ketiga-tiga? Tidak sebenarnya. Sebab setiap
anak itu 100% kasihnya. Betul. 100% kasihnya. Tak boleh sukat kan awak 100% kasihnya. Dia tidak ada 33%, 33%. Tidak begitu. Begitulah juga bila kita sahaja kita ada isteri, kita ada mak, kita ada mak mertua. Kesemua ini kita kasih mereka 100%. 100%. Cuma bezanya adalah penyesuaian. Penyesuaian. Dan situ kita kena faham pula apa yang dikongsikan. Yang dikongsikan adalah orangnya. Itu saja yang dikongsikan. Yang mana orangnya itu yang dikongsikan. Bukan kasih orang tu. Sebab kita tak ada pula kasih kita pada isteri, kita bagi pula kasih isteri itu kepada mak. Tak. Betul. Kita tak begitu. Kerana kita kasih kepada mak itu adalah untuk mak. Kita kasih kepada isteri adalah untuk isteri. Kalau isteri kedua, isteri kedua. Sebab apa? Setiap orang itu ada kata kasih yang tersendiri. Sebab itulah hal ni, perkara yang penting adalah kita kena faham dulu. So, bila sebut perkara ini, apa sebenarnya dikongsikan dan apa perkara dan peranan yang perlu dibuat bagi orang yang dikatakan sebagai berkongsi itu. Kerana dalam hal ini, perkara yang paling penting adalah kefahaman. Itu yang penting. Sebab apa? Kalau kita tak faham, itu yang menyebabkan kadang-kadang ada persepsi. Yalah, sebagai contoh lah kan, seorang ibu, tiba-tiba anak dia berkahwin dengan isteri dia. Dan dia menganggap bahawa bila sahaja si anak berkahwin, dia akan hilang anak tu. Sebenarnya anak tu tak hilang. Cuma anak itu mempunyai tanggungjawab tambahan. Yang mana dia perlu untuk penuhi tanggungjawab itu. Perlu penuhi peranan itu. Sebab itu pentinglah kefahaman itu. Dan bila orang faham, insya-Allah semua perkara selesai. Pentingnya komunikasi di situ. Betul. Okey, itu pembukaan penyesuaian. Okey, itu pembukaan daripada coach sendiri. Kita nak tanya, tadi saya sempat bersembang dengan Kak Lista. Kita nak bertanya pula kepada figura seorang ibu. Seorang ibu penyayang dan lembut. Lembut sangat orangnya. Okey, Kak Lista, di awal perkahwinan, tadi kita ada sedikit sentuh. Di awal perkahwinan, Kak Lista dah berkahwin dengan Abang Fauzi. Ada anak, telah pun ada anak. Mungkin boleh Kak kongsikan pengalaman berkongsi kasih Abang Fauzi dan juga dengan anak-anaknya juga turut berkasih sayang dengan anak-anak. Bila saya buat keputusan untuk setuju berkahwin dengan dia, maksudnya saya dah bersedia dari segi mental untuk menerima keadaan itu. Maknanya saya tak nak ada masalah berbangkit selepas kahwin. Maksudnya saya dah tahu, okey, ada anak 4, diorang akan membesar, saya akan ada anak insya-Allah. Kemudian macam mana saya nak grow bersama. Jadi benda tu saya dah fikirkan. Jadi tak ada masalah lah. Kena bersedia dalam segala kemungkinan. Segala kemungkinan tu macam-macam boleh berlaku. Awalnya, ini saya buka sikit. Awalnya memang perjanjian anak-anak dijaga oleh pihak sana. Tapi bila kahwin, after 2 years, 3 years, seorang-seorang datang. Tapi saya menerima dengan hati yang terbuka. Sebab kita tak boleh sisihkan dia sebab nanti anak-anak itu membesar, kalau bermasalah kat saya. Jadi saya tak nak masalah tu. Tak apalah, kalau tak nak sana, kat sini pun boleh. Jadi saya open. Alhamdulillah, dalam 4-4 kat saya. So bila borak, jaga sampai dah besar. Bila anak saya pun besar, sebenarnya peranan kat situ bukan senang sebab saya ada 3 peringkat. Remaja, kanak-kanak dan kecil. Lengkap. Jadi 3 ni sebenarnya susah sebab komunikasi yang paling banyak pada remaja. Kalau kita abaikan nanti macam-macam dia buat. Yang kecil kita anggap tak faham, tapi rupanya dia membesar dengan keadaannya. Cepat matang, dia melihat. Sampai anak kandung saya pernah bersuara, Mama asyik-asyik dengan kakak abang. Anak kandung saya bercakap. Saya macam, oh my God, apa yang aku buat ni? Tapi dalam situasi sebegitu, macam mana Kak Lizda control situation? Saya terpaksa berterus terang pada anak tiri. Okey, Mama terlalu banyak masa dengan korang sampai Mama terlupa anak kandung. I fikir dia orang kecil lagi kan. Kat situ, saya tak boleh. So, kat situlah saya kena banyak komunikasi, bercerita, minta maaf balik. I hug my son, my daughter, macam my mama minta maaf. Kan? Okey, lepas tu I cakap, you all kena belajar untuk gerak sendiri. Ada apa masalah kita bincang. Sebab banyak bagi tempat pada anak sendiri pula. So sebenarnya kasih sayang ni sebenarnya berat kalau kita nak cakap kan. Tapi asal kita boleh belajar untuk balancekan balik. Sebab tu peranan suami isteri memang bagi saya sangat penting. Bila isteri sibuk, suami kena ada. So kita kena banyak bincang lah. Tak boleh ada pentingkan diri sendiri dalam rumah tangga. Hati ke hati itu penting. Ya, betul. Apalagi saya ada
mak kandung, saya ada mak mertua, dan husband saya masih lagi communicate dengan mak mertua sana. Okey, faham. So saya sangat faham dengan benda macam tu. So saya menerima sebab saya dah bersedia. Okey, baik. Tapi daripada apa yang Kak Liz dah kongsikan, kita tahu yang transisi itu berlaku secara organik. Okey, baik. Kita dah dengarkan daripada coach, kita dah dengarkan pengalaman Kak Liz. Kita nak tanya Datuk. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan pandangan Datuk ataupun persepsi Datuk berkaitan dengan berkongsi kasih, sebab masing-masing ada persepsi sendiri ya coach, dan ianya sangat subjektif. Jadi kita nak dengarkan pandangan Datuk. Pertama sekali saya setuju dengan apa tadi coach sebutkan. Kita tidak berkongsi kasih. Kita ni dalam kehidupan yang Allah bagi kita ni, kita ada mak dalam keadaan posisi saya cakap sudut saya. Okey. Saya ni seorang anak, seorang bapa dan juga seorang suami. Dan juga kita ni ada juga keluarga lain yang hidup sekali dengan kita. Anak buah apa semua yang duduk sekali, ramai-ramai. Jadi pertama sekali manusia ni hidup dengan kasih sayang. Apa yang saya nak sebut tadi sama seperti yang coach sebut tadi, kita tak berkongsi dengan sesiapa. Dia setiap individu tu kita ada perasaan kasih dan kita kasih sepenuhnya. Jadi kita tak ada perasaan nak kongsi-kongsi. Even sebenarnya kalau kita ada satu hari nanti ataupun kita ada anak tiri, ada anak buah, kita kasih sayang sepenuhnya pada dia. Jadi benda tu tak ada timbul kongsi. Dan urusan kita dengan mak kita sama. Yang paling penting kita tahu tanggungjawab kita sebagai bapa. Kita tahu tanggungjawab kita sebagai anak, sebagai adik, sebagai suami. Kedua, kita dalam kita mendepani kehidupan ni, yang selalu yang mungkin ada masalah ni, kita kena sedar bahawa tanggungjawab kita sebagai abang, adik, suami dan sebagainya. Kita kena ada keikhlasan yang tinggi dalam kehidupan. Bila kita ada keikhlasan dalam kita buat apa sahaja yang kita buat ni, kita akan rasa nikmat dan juga kemanisan dalam apa-apa yang kita buat ni. Bila kita terlalu seronok, kita happy, kita boleh dapat kasih sayang kita dapat dirasai orang sekeliling kita. Bila kita ikhlas. Jadi tak timbul isu. Contohnya, saya duduk sekali dengan abang, adik, semua sekali ramai. Family besar dalam satu kawasan yang besar. Jadi kita dengan kakak ipar, adik ipar, isteri kita dengan kakak ipar, isteri kita dengan adik ipar. Bila kita ni selalu pupuk satu kefahaman tinggi tentang keikhlasan. Kita nak membina satu keluarga ni, kita makan bertahun, kita nak menghancurkan dalam masa sekelip mata. Jadi kita nak dapatkan rahmat Allah tu, kita nak hidup bersekali, nak berseronok sekali, nak bercuti sekali, nak berjalan sekali, kita nak jemaah sekali kat rumah. Jadi kita kena ada keikhlasan. Pupuk nilai keikhlasan tu dalam diri. Dan satu perkara lagi yang selain daripada keikhlasan, kita kena manage expectation. So, selain daripada kita ni kena ikhlas, kita juga kena manage expectation orang pada kita dan kita pada family kita. Jadi bila kita sendiri, kita serve the best, kita jadi adik yang baik pada family, jadi anak yang baik pada mak bapak, suami yang baik, ipar yang baik pada semua, kita jangan harap return daripada dia. Kerana segala yang kita buat tu kerana Allah. Bila kita ikhlas tadi, kita sedar tanggungjawab kita ikhlas, kita jangan expect anything return. So kita bertambah-tambah bahagia. Saya tambah sikit lagi. So selain tu, kita perlu ada satu kombinasi, iaitu communication. So walaupun kita baik, walau kita buat yang terbaik, tapi kalau communication kita fail, benda ni masalah. Selepas ni kita nak tanya pada Datuk bagaimana harus kita tingkatkan lagi skills komunikasi kita. Kita simpan dulu ya Datuk untuk selepas ini, sebab kami nak juga anda dengarkan pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Bagi saya berkongsi kasih tu tak salah. Cuma biarlah adil lah, bagi saya, pendapat saya lah. Bagi saya untuk family, berkongsi family macam adik-beradik, kawan, it's okay. Tapi kalau berkongsi kasih dengan poligami, bagi itu saya memang pantang lah, pantang sangat lah. Bila kita nak cakap pasal berkongsi kasih ni, sebenarnya sangat-sangat susah sebab dia very subjektif. Ada orang boleh menerima, ada orang tak boleh menerima. Sebenarnya saya anak tunggal. So actually susah sebenarnya nak share, bukan nak share, macam nak different,
nak bahagikan mak dengan ayah, because kita ada seorang je, kita tak ada adik-beradik. So memang susah sebenarnya. Saya cakap dekat diorang, bila kita nak spend time dengan korang, dan kita I will be there. Saya akan sentiasa ada untuk diorang. Berkongsi kasih ni sebenarnya bukan setakat antara suami dan isteri saja, tapi juga untuk antara seorang ibu dengan anak-anak mereka, nak berkongsi kasih antara the whole family lah. So saya akan make sure that anak-anak semua diberi peluang yang sama rata, okay, untuk nak spend time dengan kita. And saya akan selalu pastikan yang at least once a week saya akan keluar dating dengan husband saya. Okay, saya rasa yang tu part yang paling penting lah sebenarnya. Okay, because kita perlukan masa away from the kids juga. Okay, but in that way kita orang pun rasa happy and kita boleh spread the happiness tu pada anak-anak kita juga. Okey, baik, itu dia pendapat rakan-rakan kita di luar sana mengenai kongsi kasih yang kita sedang bincangkan di studio untuk hari ini. Okey, baik Datuk, saya petik kata-kata Datuk tadi. Kita bukan berkongsi kasih, kita berkongsi individu itu. Okey, baik. Tapi Datuk, macam mana kita nak cari titik tengah tentang keadilan? Datuk ataupun coach? Coach. Bakal Datuk maksudnya. Tengok saya. Saya amin ke amin. Tak lama lagi tu Datuk. Okey, baik. Tu aura Datuk tinggi tu. Amin, amin. Okey, macam mana kita nak cari titik tengah untuk kita adil kepada isteri, untuk kita adil kepada keluarga kita, untuk kita adil kepada anak-anak dan juga orang sekeliling. Okey. Bila menyebut tentang individu, individu terkekang dengan 3 perkara. Ini perkara yang kita faham. Ini yang orang kata bab kongsi ni. 3 perkara. Pertama adalah persoalan masa. Masa. Kenapa? Masa kita hanya 24 jam je. Ini perkara yang kita selalu nampak. Sebab itu bila orang sebut tentang persoalan kita ada banyak pihak yang kita jaga kan. Selalunya orang kata apa? Aku nak ada masa ke? Itu persoalan yang terfikir. Dia bukan persoalan ada masa. Persoalan menyediakan masa. Itu yang penting. Sebab apa? Ramai orang kata, kalau banyak orang yang aku jaga ni, sibuk aku ni, kalau semua jaga. Ini kena faham. Orang yang mana sibuk adalah orang yang pandai jaga masa. Hanya orang sibuk je pandai jaga masa. Orang tak sibuk tak ada masa. Sebab itulah hal itu, apa yang dia perlu buat adalah, pertama, kena pandai untuk uruskan masa tu. Kerana masa itu adalah masa emas untuk dia. Maka, kalaulah betul dia ada masa, maka dia kena tengok untuk orang ni berapa minit dia bagi. 1 jam. Ini berapa jam? Ini berapa jam? Ini perkara yang penting kena fikir. Nombor 2 adalah persoalan fokus. Ini penting juga. Sebab apa? Bila sahaja kita dah ada masa, kita kena mewujudkan apa yang bukan sebagai masa yang berkualiti itu. Dan pada ketika itu, kita kena manfaatkan sepenuhnya. Kalau sebagai contoh memang betul untuk mak kita. Maka masa untuk mak kita. Maka fokus kita pada mak kita. Tak payah cerita bab lain. Tak payah cerita bab lain. Kerana kita nak bagi yang terbaik kepada orang itu. Sebab itu penting yang kedua adalah fokus. Dan yang ketiga adalah tenaga. Sebab bila ramai sangat orang, tenaga kita ni kan kadang-kadang terhad. Kita nak gembira pada orang A, nak gembira pada orang B, nak gembira pada orang C. Tiga-tiga kena gembira ni. Sebab tu dia kena stamina. Dia perlu mewujudkan stamina untuk pastikan tenaganya sama rata dah hal tu. Maksudnya kalau betul dia nak tunjukkan kegembiraan kepada yang nombor 1, yang nombor 2 pun sama. Yang nombor 3 pun sama. Sebab itu penting 3 perkara ini. Yang mana pertama adalah persoalan sejauh mana dia mampu untuk beri masa. Beri masa. Yang kedua persoalan bagaimana fokus dia pada ketika ada masa itu. Dan yang ketiga, tenaga yang diberikan pada ketika itu. Dan kalau dia berjaya melakukan ketiga-tiga perkara itu dengan sepenuh hati, dengan yang terbaik, insya-Allah semua akan puas hati. Okey, baik. Tapi coach, ini realitinya. Bila kita bercakap berkongsi individu tu, ada orang dah posesif, dah tak boleh, saya tak boleh kongsi individu. Ada antara anak beranak pun, kenapa mama lagi pentingkan abang daripada saya? Ataupun sesama suami isteri, pastinya tak ada isteri pun nak berkongsi suami ataupun kasih suami itu bersama dengan orang lain. Ini saya cakap secara realitinya. Ataupun kawan-kawan pun, awak selalu lepak dengan dia, awak tak ada pun spend masa dengan saya. Jadi saya nak tanya Datuk sebab tadi Datuk asyik senyum je. Ni saya nak tanya, mungkin Datuk ada orang di sekeliling yang berpengalaman sebegitu dan Datuk pastinya ada pendapat Datuk juga berkaitan dengan individu-individu yang posesif dan nak berlaku adil. Macam mana nak berlaku adil bila dah macam tu situasinya? Pertama sekali, sebagai manusia lah, fitrah kita sebagai manusia dan Muslim, seorang Islam, kita kena terima realiti dia, adil ni susah. Dan manusia yang sebaik-baik, semulia-mulia manusia yang Rasulullah SAW, yang boleh berlaku adil. Kita ni orang biasa ni nak berlaku adil ni hampir mustahil. Nak berlaku adil. Susah. Tapi kita boleh cuba. Kita cuba. Berusaha. Jadi kita berusaha. Kedua,
kita memang agak mustahil kalau kita kata tadi kita berkongsi ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lepas tu nak ada masa dengan mak, nak ada masa tu, nak ada masa ni. Kita memang akan ada masalah. Tapi apa yang paling penting ialah understanding. Kita fahamkan mereka ni tentang supaya expectation mereka pada kita, dia boleh dapat pada titik persamaan. Lepas tu yang nombor 2, kalau sekiranya kita ni sibuk, contohlah kita sibuk, ataupun kita memang tak cukup masa lah cerita dia, kita kena kerja, kita kena layan anak, kita kena apa semua, kita fahamkan semua pihak ni atau stakeholder ni keadaan kita. Supaya expectation dia pada kita dan kita boleh manage expectation kita pada mereka ni lebih baik. Okey. Nombor 3 bagi saya lah, to be honest lah, didikan agama untuk long term. Ini kepada isteri dan anak. Supaya dalam apa jua keadaan, isteri kita ni dia lebih memahami dan bertoleransi tinggi. Sebab semua berkisah pasal rumah tangga ni, dia akan datang daripada perasaan kasih sayang. Kita berkahwin ni sebab kasih sayang. Bercinta. Anak dengan mak, kasih sayang. Semua yang bercerita tentang kasih dan sayang ni datang daripada naluri, daripada hati. Daripada satu perasaan. Jadi kalau kita boleh dapatkan sedikit kebahagiaan, ketenangan daripada dalam diri kita, banyak masalah ni selesai. Tapi macam mana pula dengan isu yang sekarang tengah hangat ni kan? Nak masuk ni. Sekarang hangat kan dekat media sosial, semua bercakap tentang suami yang berkahwin banyak, kedua, atau suami yang diizinkan untuk kahwin kedua. Dia berbeza ni. Kita nak dengar cakap pakar. Sebab ada isteri yang memang dia dah setuju daripada awal. Tapi netizen menjadi hakim pula. Macam ni Dr. Nazir. Poligami tak salah. Poligami dibenarkan. Lelaki dibenarkan untuk berkahwin dengan 4. Kita tak tolak hukum. Kita setuju benda itu. Akan tetapi cara tu, cara untuk kita nak kahwin dua tu, cara untuk komunikasi, cara untuk kita luahkan apa yang kita nak kahwin dua ni, nak kita luahkan dengan cara yang terbaik, Datuk. Macam mana adilnya tu? Dia pertama sekali kita kena jujur. Kita kena cakap dengan diri kita semua sebagaimana kita melihat zina tu haram. Kita bercakap dengan perempuan ni sebab yang sekarang ni yang jadi emosi netizen ni kebanyakan perempuan, bukan lelaki. Kita terima benda tu. So bila cakap dengan golongan muda ataupun perempuan, poligami dia tak terima. Bercakap poligami, hukum apa dia terus reject, tak boleh terima. Bukan semualah, bukan semua, tapi majoriti. Tapi sebagaimana kita menerima zina tu haram, kita kena tahu pernikahan tu halal. Fix, tutup buku. Jadi perkara nombor 2 tentang nak kahwin. Jadi bila kita kata nak kahwin ni, sama ada tadi Liz sebut dan juga host sebut, kita nak kahwin nak bagi tahu atau tak bagi tahu. Dalam isu kahwin 2, 3, 4 ni, dia tak ada satu kunci boleh selesai semua masalah. Sebab kita datang daripada pelbagai background, latar belakang yang berbeza. Kita dibesarkan daripada keadaan yang berbeza. Kita ada family yang mendapat pendidikan yang berbeza. Jadi tak ada satu kunci yang boleh selesai semua masalah. Dan tak ada satu kunci boleh selesai masalah rumah tangga masing-masing. Tapi ada satu solution kalau kita berbalik selesai masalah. Tapi susah, iaitu Al-Quran. Bukan semua orang terdidik dengan Al-Quran. Orang yang terdidik daripada kecil dengan Al-Quran pun, bila sampai time isteri, suami dia nak berpoligami pun belum tentu dia terima. Sebab melibatkan emosi. Tapi bagi saya, walaupun hukum membenarkan kahwin 2, 3 atau 4, tapi dia tak paksa kita untuk kahwin 2, 3, 4. Satu tu dah memadai. Nak kahwin 2, 3, 4 ni dia datang dengan pakej tanggungjawab, beban, dan dia datang ni dengan satu hukum yang berat juga. Kalau tak boleh berlaku adil, masyarakat nanti kita jalan sengit, Allah tengok. Itu bergantung kepada suami-suami yang nak kahwin tu, dia tahu yang dia akan menjawab di akhirat nanti. Besar tanggungjawab dia. Kalau dia tak dapat didik. Saya suka bila Datuk sebut tadi, persoalan kahwin dan sebagainya ini adalah persoalan agama tu memang terjelas. Yang mana halal dengan haram. Dan satu perkara yang kita faham juga, setiap orang tu membuat satu perkara itu atas pilihan dia. Atas pilihan dia. Sebagai contoh, orang yang berpoligami, dia memilih untuk poligami. Dan orang yang menerima poligami, dia memilih untuk menerima poligami. Persoalannya adalah apa selepas pilihan tu? Yang ini penting sebenarnya. Sebagai contoh, kalau dah memang betul dia memilih untuk berpoligami, sebagai contoh, katalah dia memilih untuk berkahwin 1, berkahwin 2.
dari satu sudut dia tahu bahawa setiap satu perkara keputusan yang buat tu ada hukum sebab akibat. Sebab akibat. Maka dia kena bersedia. Pertama, bersedia untuk menerima hakikat bahawa akan berlaku sebab lepas akibat lepas tu yang dia perlu hadapi. Dan dari sudut itulah yang mana dia kena bersedia. Sebagai contoh, kalau perlu untuk mewujudkan ruangan-ruangan kefahaman, ruangan-ruangan komunikasi, ruangan-ruangan apa yang mana orang lain cakap itu satu persoalan lain, kerana itu hanya sebagai orang yang mana menghakimi, dan mereka pun tak sedar tentang apa yang mereka cakap tu, kerana mereka cakap atas dasar emosi mereka. Tapi bagi orang yang mana berada dalam situasi tersebut, dia kena berusaha untuk memastikan apa yang dia pilih itu dia buat yang terbaik. Dia buat yang terbaik. Itu yang penting. Sebab setiap orang tu ada pilihan dia. Setiap orang tu ada perkara yang dia perlu lakukan dan buat yang terbaik. Itu yang penting. Itu dari sudut perkahwinan poligami. Tapi nak tanya kepada Kak Liz, berbalik kepada apa yang Kak Liz kongsikan tadi, di mana situasi anak-anak menyoal Kak Liz, kenapa Mama berikan perhatian lebih kepada seorang lagi. Jadi dalam situasi begitu, bagaimana Kak Liz pilih untuk berlaku adil walaupun sukar dan ianya menjadi satu cabaran untuk berlaku adil? Mula-mula itu rasa macam sukar lah. Tapi lepas kita gabung semua, maksudnya kita akan cakap lah, okey, buat kerja sama-sama. Adalah kakak, okey, adik nak buat kerja sekolah, tolong. So kita pas kerja tu, dorang buat bersama, bukan daripada I sekali. Ada sibuk, so I bagi dorang, okey, kakak, Mama dah besar kan, dah pandai kan. Sekarang didik adik. Okey. Bukan I melepaskan tanggungjawab, tapi bagi dorang ada rasa bonding tu lah. Bonding tu sebab memang benda ni sekarang-kadang tak semua orang dapat melalui. Sebab bila ada, diorang ni bukan adik-beradik tiri. Untuk saya, anak tiri, anak kandung. Tapi diorang satu bapa, adik-beradik. Tapi ada di luar sana yang bila mak ayah ni, diorang tak rapat. Diorang tahu, tapi tak mesra. So, benda tu saya tak nak berlaku. So, saya bagi diorang bonding tu bersama. Tak tahu, saya nak ajar. Tapi bukan nak melepaskan. Tanya kakak lah. Supaya diorang ada. Nanti bila saya tak ada one day, diorang tak rasa segan silu nak bersama dengan kakak dengan abang diorang. So, benda ni saya rasa perlu ada. Sebab kadang-kadang terlepas pandang kan. Kita biarkan diorang membesar. Itu abang, tapi tak rapat sangat. Benda tu memang berlaku. Banyak. Ada ramai yang DM. Macam mana nak dapatkan bonus supaya diorang rapat tak adik-beradik? So kita yang kena plankan benda tu. Untuk percutian ke, untuk apa ke, untuk buat kerja ke. So maknanya kat sini kita dah tahu dah. Sebenarnya kita sayang diorang. Sayang, kita bagi tahu sayang sebab gini. So kita masing-masing tahulah cara untuk kita bagi tahu betapa kita sayangnya diorang. So bila nak beli apa-apa memang kita akan adil. Bila bercuti semua kita akan adil. So diorang nampaklah benda tu. Baik. Dia kata cara untuk kita memberitahu bagaimana kita sayangi mereka berbalik kepada apa yang Datuk katakan, komunikasi. Komunikasi sangat penting. Kita kena adakan part 2 untuk kita punya perbincangan pada hari ini sebab saya nampak Datuk ada banyak nak kata. Tapi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Kak Liz Dawati, Datuk Nazir Hussein Al-Tauhid dan juga Coach Fazul Naim Ishak atas perkongsian dan juga isi yang padu. Dah habis masa Datuk. Kita akan panggil part 2 jangan risau. Tak sempat nak buat cakap lagi. Nak buat kesimpulan tempat kita. Kita akan cuba buat part 2 Datuk. Kita jemput Datuk semula ya. Dan juga terima kasih kepada Coach Fazul sekali lagi dan kami berharap apa juga dikongsikan hari ini mungkin membuka minda kita dan cara kita melihat bila bercakap ni mengenai kongsi kasih ni tidak menjurus kepada satu angle sahaja. Betul. Tu ada lagi manfaat dan juga kebaikan kalau kita lihat dari sudut yang lebih positif. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti ada satu lagi segmen menanti anda. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Aku ini dianggap satu kesilapan. Ini yang ku hadapi sepanjang kehidupan. Dan aku sedar ada kekuatan di sebalik senyuman.
Kata orang senyuman itu satu sedekah dan senyuman yang menawan itu bermula dari penjagaan mulut yang sihat dan yang terbaik. Untuk itu saya nak ajak penonton-penonton di luar sana untuk kekal tersenyum bersama saya dan juga dua lagi tetamu di studio yang juga dari awal melirik senyumannya sehingga kekini. Dan saya nak perkenalkan di sebelah saya adalah Calista Fernandez selaku pengarah pemasaran Colgate Malaysia. Hello. Dan juga di sebelahnya adalah Alif iaitu selaku komposer lagu dan penyanyi rap Malaysia. Kedua-dua anda cantik dengan senyuman. Apa khabar? Terima kasih. Baik. Okey, baik. Kita nak bercakap mengenai kempen Smile Strong ini. Mungkin kalau dapat saya mulakan dengan Puan Calista terlebih dahulu. Okay. Apakah tujuan kempen ini diadakan dan mengapa ia diadakan dan diperkenalkan? Okey, sebenarnya fokus utama mesej kempen ni adalah untuk menyebarkan sikap positif di kalangan orang ramai. So sebenarnya kita sebab tu kita tak sabar sebenarnya nak bila I masih teringat bila I dengar kisah cerita Alice, memang cara dia selalu sikap positif, sikap optimistik. Kita rasa macam cerita dia kita tak sabar nak share dengan orang lain kan. So saya harap message kami untuk selalu like positif and all is memang the message untuk Smile Strong kempen ni lah. Okey, baik. Untuk Alif sendiri mungkin boleh ceritakan kepada penonton kenapa agaknya Alif bersetuju untuk sertai kempen ini? Sebab saya rasa kempen Colgate ini adalah satu platform yang sesuai dan juga satu peluang yang besar untuk saya untuk mengkongsikan pengalaman hidup saya dari segi career music, family saya dan saya harap ia dapat menginspirasikan orang-orang lain kat luar sana lah. Okey, baik Alif, hidup ni tak sentiasa bahagia. Ada hari hujan, ada hari panas, ada hari kita gembira, ada hari kita berduka. Tapi melihat kepada Alif sendiri, orangnya sangat positif, sentiasa positif, terus tersenyum. Mungkin boleh ceritakan kepada kami apa agaknya kekuatan di sebalik senyuman Alif sendiri? Well, untuk saya Smile Strong ini bukanlah hanya sekadar senyuman di muka, tapi juga apa yang ada di hati dan juga mental yang positif. Tapi itulah juga saya terhutang budi nak ingin berterima kasih kepada keluarga saya, career music saya yang selalu ada dengan saya. My friends too out there. Yeah. Okey, baik. Itu cerita daripada Alif, kekuatan di sebalik senyumannya. Saya nak congkil sikitlah apa pula kekuatan di sebalik senyuman cantik daripada Calista sendiri. Terima kasih. Saya pun macam Alif betul lah. Because I selalu dikelilingi oleh rakan-rakan saya, ahli keluarga saya yang selalu mendorong saya, memberi saya semangat untuk terus tersenyum dalam apa juga cabaran. So, macam bekerja dengan Alif juga, bukan saja menguatkan visi kami di Colgate tetapi juga kami harap akan menjadi also contoh dan also bagi impact positif kepada rakyat Malaysia semua. Okey, Calista dan juga Alif, mungkin apa agaknya sedikit pesanan untuk orang di luar sana, penonton-penonton di luar sana untuk terus kekal positif, untuk terus kekal tersenyum? You want me to start first? Yeah. Okay. Ya, silakan. Untuk saya, for me, the advice I would like to give from me, music has always been my core strength, the thing that drives me. So untuk orang luar sana, I hope you found that energy that you want to capture, with the things that you love to do. And I think that is very important to emphasize. And I think that is what can keep us smiling strong. Okey, untuk Calista sendiri? Pada saya sebenarnya, I rasa kekuatan mental tu sangat penting. So you kena selalu, kalau ada masa yang you tak sure ke atau ada masa yang you sedih ke, I think just look around you, memang ada banyak rakan atau ahli keluarga yang sentiasa akan tolong you. So kalau I just reach out to people, speak to other people juga, and selalu kekuatan mental tu yang paling penting. Okey, baik. Untuk Alif sendiri, Alif ada katakan yang kekurangan fizikal bukanlah satu cabaran buat Alif sendiri. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton di luar sana macam mana Alif kata orang mengharungi cabaran berkenaan untuk berada di tahap sekarang? Sejujur-jujurnya, it wasn't an easy journey lah. Pengalaman hidup tu memang apa untuk saya ada dekat sini hari ini. Sorry. Tak ada masalah. Untuk saya ada kat sini hari ini, it took me a lot of training, especially mentally. Yang saya kena selalu berfikiran positif dan optimistic. And I'm actually quite grateful because like my family, my mum especially, that she's the one that puts a smile on my face every day. She's the one that shows me support all the time. My kawan-kawan saya yang selalu macam tak boleh, go je, mesti boleh. And
orang-orang yang saya sayang yang buat saya ada dekat sini hari ini. Okey, bermakna Puan Kalista betapa peranan orang sekeliling menyokong kita untuk terus tersenyum itu kata orang sangat penting. Mungkin Puan Kalista nak tambah sedikit. Ya, memang pun. Because I sama dengan Alice kan, kita semua mesti ada cabaran dalam hidup. Tak pernah tak ada cabaran dalam hidup. Kalau tak boring juga kan. So kadang-kadang kita memang kena accept lah, and just look around you, tengok you punya kawan semua, mesti diorang akan tolong you. So I think I second what Alice cakap tadi. Memang you look to people who love you as well, to beri you semangat untuk terus menghadapi cabaran hidup. Okey, sedikit kata-kata secara ringkas kenapa orang di luar sana kena terus menyokong kempen ini. Ya, so para penonton sekalian, kami harap anda juga akan teruskan menunjukkan kekuatan itu di sebalik senyuman anda hari ini. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Kalista dan juga Alif atas sesi perkongsian untuk Colgate Smile Strong. Kepada para penonton kami di WHI dan Colgate ingin tahu bagaimana caranya anda kekal berfikiran optimis bila berhadapan dengan kesusahan, dan tinggalkan komen di halaman Facebook. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih banyak. Thank you. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Syira, ini adalah minggu cuti persekolahan. Walaupun dah nak tamat dah minggu cuti persekolahan, harapnya adik-adik sempatlah berseronok. Seronok juga. Belajar juga tetap. Betul. Ini dia nak berkongsi bersama dengan anda bagi adik-adik yang ingin menguasai teknik menjawab kertas soalan serta menganalisis soalan mata pelajaran wajib lulus SPM dan PKSK tahun 6, Klinik Didik adalah pilihan yang terbaik. Jom adik-adik kita sertai Klinik Didik SPM dan PKSK tahun 6 yang dianjurkan buat kali pertama oleh Media Prima Berhad ini, menawarkan pakej pembelajaran serendah RM200 bagi 3 modul mata pelajaran yang dikendalikan oleh guru cemerlang yang juga pakar dalam teknik menjawab soalan peperiksaan. Untuk info lanjut layari www.bulletintv3.my. Jadi daftar sekarang kerana tempat adalah terhad. Daftar sekarang. Ya, itu dia QR code yang anda boleh imbas untuk mendaftar ataupun layari laman sosial yang tertera di skrin televisyen. Okey, baik, selesai untuk hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan. Dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada semua penonton-penonton atas kesudian anda berkongsi pelbagai cerita. Mungkin kita tak sempat bacakan, tapi percayalah kami baca satu persatu sebenarnya. Ada yang berkata topik panas, tapi apapun WHI akan kembali hari Isnin dengan topik dia menu roti. Saya memang penggemar roti. Roti apa awak minat? Saya semalam nak beli roti nan, kedai mamak tak jual roti nan. Dia kata dah tak ada. Tapi saya suka. Awak bagi je lah. Mamak dah tak jual roti nan sekarang. Semalam dia tak ada lah. Tapi memang awak bagi je lah roti. Saya suka roti. Kalau ada roti dengan nasi, saya memang pilih roti. Pilih roti dulu. Makanan ruji lah roti ni. Saya suka. Okey, baik, kita akan kembali hari Isnin dengan menu pelbagai jenis roti yang kita akan bawakan kepada anda. Untuk itu jaga diri baik-baik. Salam hujung minggu dan juga salam sayang daripada kami berdua untuk anda sekeluarga. Terima kasih. Bye-bye. Cekal hati dia tabah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia.